jadilah orang seperti ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang disibukkan dengan hal yang demikian, dikhawatirkan akan memutuskan zikir tetapi tidak membatalkan solat. Dalam solat kita itu kita membaca zikir-zikir, itulah zikir. Al-Quran itu juga zikir. Kita membaca, kita sibuk, kita membaca tasbih dan sebagainya, subhanallah, subhanallah azim wa bihamdi, itu juga zikir. Maka kita hilanglah khusyuk kita itu kerana orang mengganggu di hadapan kita. Itu sebab kadang-kadang dalam sebuah masjid itu diletakkan saf untuk kanak-kanak di belakang agar mereka itu tidak mengganggu orang yang mumayyiz ataupun orang seperti kita solat di hadapan. Kalau kita letak di depan, dia sembahyang tak macam mana, dia pun tak tahu nak sembahyang. Kadang-kadang mak bapak pula bawa anaknya letak ke hadapan. Jadi dah macam tu, kita tengok budak-budak yang sembahyang ke depan, sembahyang tak betul, kita tengok pun dah hilang dah khusyuk kita. Kemudian dia bermain-main. Kadang-kadang budak tu tak tahu bersolat. Kononnya nak ajar agar dekat dengan masjid. Mama duduk kat belakang. Kemudian pilih tempat yang paling hujung sekali. Itu cara dia agar kita tidak mengganggu anak kita tu, tak mengganggu orang lain. Jadi kita bawa duduk satu depan. Kadang-kadang tu mengganggu orang. Nak duduk belakang, duduk hujung sekali. Dengan mak bapak jadi duduklah belakang. Jangan kita bawa ke depan. Budak tu mumayyiz pun tidak tahu hukum hakam solat batal solat pun dia tak tahu. Maka dia akan bermain-main. Kadang-kadang bila dia dah boring, dia bangun. Seumpama solat tarawih. Solat tarawih ni panjang. Dia boring, dia bangun, dia berjalan. Kan dia datang balik kat bapak. Mengganggu orang. Jadi saya syorkan bapak kalau anak-anak di bawah dalam sembahyang di masjid, tetap ada belakang. Kita bimbing dia duduk ke belakang. Ataupun solat sunat tarawih tak lama lagi. Ini tarawih dia rejak kemudian Syaban Ramadan. Ini penuh dalam masjid solat tarawih. Sebab orang-orang kita ni lebih sibuk kepada perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang fardu seperti menuntut ilmu dia tak boleh. Sunat dia lebihkan. Ini saya lalu satu tempat pendaftaran umrah. Ramai orang mendaftar untuk pergi umrah untuk bulan Ramadan. Kalau sudah orang sibuk betul. Perkara wajib, contohnya kefarduan menuntut ilmu, orang tak boleh. Dia sibuk sunat. Alam sekali. Tengoklah tarawih besok penuh masjid. Sibuk betul dengan melaksanakan ibadat solat sunat. Sedangkan ibadat solat sunat itu lebih afdal dilakukan di rumah. Solat fardu di masjid ini diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW solat malam pun dia melakukan di rumah. Kemudian Rasulullah SAW selesai 13 rakaat dia solat, dia tidur. Kemudian dengan azan tidur Rasulullah SAW itu tidaklah sampai membatalkan wudu kerana dia seolah-olah tidur tapi sebenarnya jaga. Jadi baginda Rasulullah SAW bangun, dia sembahyang sunat fajar di rumah, kemudian baru dia pergi masjid. Adapun kita hari ini kalau kita nak buat macam itu, sampai-sampai masjid imam pun dah bagi salam dah. Sempat lagi dah. Tak boleh kita nak buat cara Rasulullah ajar, tak boleh. Sebab kadang-kadang kita tengok masjid itu sendiri lah. Sebagaimana yang ada pada hari akhirah masjid, jika macam mana-mana sekalipun, kadang-kadang orang nak solat berjemaah. Jadi bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia bangun tidur. Jadi dia nak pergi bilik air, nak cuci muka. Hatta kalau hari yang malam Jumaat, dia nak mandi, junub pula. Jadi kadang-kadang kita jadi imam, jadi bila tak bagi ruang untuk orang datang berjemaah. Habis kita azan, sembahyang 2 rakaat, kita pun paman untuk sembahyang solat fardu subuh. Sedangkan diajar oleh baginda Rasulullah SAW,
Ada satu masjid Imam Syafi'i di Taman Marwi, dia bagi ruang betul pada orang, ditetapkan berapa minit, kadang-kadang 10-15 minit, agar orang dapat hadir ke masjid untuk solat berjemaah. Jadi imam tu sengaja dia datang lambat ke masjid. Tahu dia datang, dia solat sunat dulu, mengaji Al-Quran dulu, bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibuat tu zikir-zikir dulu. Kemudian barulah dia qamat, disuruh muazzin itu qamat atau Bilal qamat. Bilal ni kalau nak qamat, dia kena tunggu perintah dari imam. Itu cara ni. Tak boleh dia tengok imam dah sedap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam baru habis sunat, dia pun baru qamat. Tapi kita jadi macam tu lah. Sebab apa? Kita lebih kepada dunia. Bila kita cakap tu, susah Ustaz, orang nak pergi kerja tak ada, orang sibuk, tak ada sekolah, dia fikir tu, dia fikir pula sekolah, dia fikir nak pergi kerja, itu fikir. Itu sebab orang lebih sibuk kepada dunia, tidak sibuk kepada akhirat. Jadilah macam tu. Itu sebab apabila kita bertakbir, kita solat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Malaikat kata, kazabta, pembohong engkau, dunia akbar, kata malaikat. Betul. Malaikat sendiri kata kita, dunia akbar. Apa yang kata Allahu Akbar? Mana Allahu Akbar engkau? Kalau kau ucap takbir engkau Allahu Akbar, sanggup engkau datang ke masjid ke surau untuk sembahyang berjemaah? Sanggupkah engkau menuntut ilmu? Sanggupkah engkau duduk lama dekat masjid? Dunia engkau lebih besar daripada Allah. Engkau boleh duduk kerja 10 jam, 12 jam, hatta 24 jam sekali untuk mencari habuan dunia. Tetapi untuk habuan akhirat, engkau tak sanggup. Tak sanggup engkau. Engkau boleh berjalan, naik kereta 80 km untuk dapat ganjaran gaji RM100 sehari. Tapi habuan Allah itu lebih mahal daripada seisi dunia. Engkau tak nak. Fikirlah sendiri. Hatta dalam majlis ilmu sendiri pun, semalam saya mengajar di Surau Nurul Huda di Keramat. Kemudian kemarin saya mengajar di Perak. Ada tempat-tempat kadang-kadang dihadkan pengajian ilmu ni. Dia sampai isyak, lepas tu kalau Ustaz sambung 5 minit ni boleh lah. Ini jadi ni majlis ilmu pun tak nak. Tapi kalau bola 90 minit, Chelsea lawan Arsenal, tambah masa 30 minit lagi, dia sanggup tunggu. Tak gol lagi, penalti, dia sanggup tunggu sampai habis hadiah. Kalau majlis ilmu, dia komplain. Ini orang kita. Tambah 5 minit, tambah 10 minit, mulalah dia cakap, komplain. Apa Ustaz yang panjang sangat majlis ilmu ni? Orang datang nak sembahyang, bukan nak dengar dia cakap. Kita nak dengar ilmu dan membetulkan orang solat. Tapi inilah yang jadi pada hari ini. Orang Imam Bukhari 1000 km berjalan untuk mendapatkan satu hadis. Mendengar periwayatan satu hadis 1000 km dia. Ini bulan Rejab ni. Banyak masyayikh melakukan penghataman Sahih Bukhari. Carilah. Tiap bulan Rejab, masyarakat yang ada, ciri-ciri yang ada dekat Malaysia ni buat khatam Sahih Bukhari. Khatam Sahih Bukhari 7,500 lebih hadis. Baru kita faham ilmu. Ini kita khatam Al-Quran bulan Ramadan, itu pun baca merangkak, baru nak cari Al-Quran bulan Ramadan, kemudian disesatkan oleh Al-Quran sendiri. Sebab kita baca Quran Al-Quran tak cari sendiri. Kat rumah kita, tanyalah, tengok rumah kita sendiri. Ada Al-Quran daripada Madinah. Ini Ustaz beli di Madinah, ini beli di Morocco, ini beli di Mekah, ini beli di Yaman, ini beli di Syria. Quran. Cuba tanya, ada tak Sahih Bukhari? Sahih Imam Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, ada tak rumah? Satu pun ada. Sedangkan Rasulullah SAW kata, aku tinggalkan kau 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil Quran dan Sunnah, kita tolak. Hadis kita tolak. Sedangkan Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, jangan kau
berpisah dengan aku lebih pada 3 hari. Apa maksud Nabi SAW cakap kepada para sahabat, jangan engkau berpisah dengan aku lebih pada 3 hari. Kita dah berpisah dengan Nabi SAW 1500 tahun lebih dah. Maka hadis ini disyaratkan oleh ulama, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan kita tak dengar hadis lebih pada 3 hari. Dalam kitab yang ada hadis, kita dengar hadis, kita datang untuk ilmu. Orang baca hadis, kita dengar, kita sembah hadis, tengok hadis, dapat pahala. Bagi orang yang tak mendengar hadis, dia datang seminggu sekali, semai Jumaat, itu pun khatib baca hadis, dia tidur. Itu sebab saya selalu menyarankan muslimat wajib datang ke masjid musala, ke tempat-tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Tak ada lagi fitnah pada hari ini. Muslimat pun sekarang dah advance, dah ada kereta, dah ada motor, dah kerja, dah ada duit sendiri dah, datang menuntut ilmu. Kerana ketua rumah suami kita tak pernah pergi mengajar kita ilmu agama. Hatta pada hari Jumaat, suami sepatutnya wajib menyampaikan isi kandungan khutbah Jumaat kepada isteri di rumah. Dia sendiri tidur di masjid. Kita maaf cakap. Itu sebab muslimat ramai yang datang menuntut ilmu. Muslimat lebih alim lah pada orang lelaki ini. La ilaha illallah. Cuma saya ramai muslimat yang mengaji dia pada orang-orang Islam, orang lelaki lah. Dia lah jadi imam. Besok jadi pula macam Aminah Wadu pula alim lah. Jadilah imam orang lelaki tu kat belakang. Itu sebab kadang-kadang kita tengok dalam majlis-majlis yang diadakan, ramai muslimat yang hadir, terutama majlis bacaan Bazanji, Marhaban. Ramai muslimat. Orang lelaki dah tak ada. Orang lelaki jadi jahil sebab apa? Muslimat baca Bazanji, baca Marhaban tu, orang muslimat baca doa, dia pun tak ada dengan orang lelaki. Amin, amin. Tak jadi jahil. Patutnya awak lelaki, awak saja baca doa. La ilaha illallah. Itu dah kita muhasabah diri sikit tuan-tuan. Cari ilmu, belajar, baru kita tahu apa yang kita buat selama ni. Kita solat, kita betul ke kita solat? Ramai orang solat macam orang mabuk, dia baca sendiri-sendiri tak faham. Itu sebab malaikat kata, kata engkau bohong. Engkau kata engkau hamba Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya dunia akbar, dunia engkau lebih besar, bukannya Allah. Kemudian kita baca pula, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah dah tunjuk dah melalui para rasul, para nabi, para ulama, para guru-guru yang mengajar, kitab-kitab Al-Quran, hadis baginda Rasulullah SAW. Tapi kita masih lagi melencong. Kita minta Allah lagi, tapi kita melencong. Apa? Itu juga kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, iaitu kerajaan Allah. Saya nak sebut hari ini tak ada lah, saya tak peduli. Tak ada mana-mana kerajaan, walaupun kita import daripada mana luar negara sekalipun, yang boleh menjamin masa depan kita untuk kita selamat di akhirat besok, masuk syurga atau masuk neraka. Janganlah ada kerajaan mana-mana sekalipun, baik sebelah sebelah sini sana ke, tak ada satu pun yang boleh menjamin keselamatan umat Islam agar tidak dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam jurang neraka. Tak ada, kecuali kerajaan Allah. Maka berpeganglah kita kepada tali Allah, bersatulah kita. Baik kita biru ke hijau, bersatu dengan berpecah belah. Apa yang kita jadi berpecah belah ni? Orang Islam berpecah belah, orang kafir mengambil kesempatan di atas kebodohan kita sendiri, kejahilan kita sendiri berpecah belah. Disebabkan perbezaan politik. Politiknya apa dunia? Berpecah belah. Sehingga kan isu kafir-kafir pula. La ilaha illallah. Jadi macam ni, pecah belah kita dengan tepuk tuan-tuan. Dah berapa teruk. Terpaksa kadang-kadang saya sebut, saya dapat peluang saya sebut. Bukan kita nak bercakap tentang mana-mana pentadbiran sekalipun, tapi kita nak umat Islam bersatu padu. Jangan berpecah belah. Engkau biru ke, biru cair ke, hijau ke, engkau mengucap dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kata-kata Nabi
mula sekali menjejakkan kaki ke Madinah Munawwarah daripada hijratul Nabi, daripada Mekah Mukarramah, apa kata Rasulullah SAW? Pertama, Nabi sebut sebarkan salam. Kedua, hubungkan silaturahim. Ketiga, jamu makan. Tiga ini berhubung kait dengan manusia. Hablum minan nas. Yang keempat, Rasulullah SAW cakap apa? Dirikanlah solat ketika orang